Di antara bacaan-bacaan yang ganjil di dalam Al-Qurannya, antaranya yang kita pelajari pada hari ini adalah dua bacaan. Yang pertama bacaan saktah dan bacaan naqal. Bacaan saktah dan bacaan naqal. Apakah yang dimaksudkan dengan saktah? Yang ini kita kena perhatikan betul-betul, kerana saktah ini merupakan salah satu bacaan yang sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, makna saktah adalah diam. Saktah maksudnya daripada segi bahasa adalah diam. Daripada sudut istilah, yakni memutuskan suara, maknanya diam seketika pada satu masa tanpa bernafas, yakni tanpa ambil nafas, ataupun dengan istilah lain tanpa menukar nafas. Sekadar diam itu ataupun memutuskan suara itu hanya sekadar 2 harakat sahaja, jangan lebih. Okey, contohnya di dalam Al-Quran ada 4 tempat yang wajib dibaca saktah mengikut Tariq Al-Imam Asy-Syatibiyah. Ada 4 tempat sahaja yang wajib dibaca saktah. Untuk kita mengetahui cara membaca saktah adalah yang pertama sekali, kita mesti kena tahu saktah ni maksudnya adalah diam seketika tanpa mengambil nafas, dan diam itu sekadar 2 harakat, 1, 2, 1, 2, kiraan dia. Contoh, saktah ini dapat dilihat dengan ada tanda sin di atas, sin kecil di atas, sin kecil. Di dalam surah Al-Kahfi, kalau kita baca surah Al-Kahfi pada ayat pertama hingga ayat kedua, pada ayat pertama ni ada tanda sin, maknanya kita perlu saktahkan sekiranya kita ingin menyambungnya. Tapi kita kena tahu dulu, di dalam Al-Quran, asal penulisan Al-Quran tidak ada tanda ni, tidak ada tanda 1, 2, tidak ada. Yang ada adalah ayat Al-Quran itu sendiri. Sebab itu para ulama berbeza pandangan tentang jumlah, berapakah jumlah ayat Al-Quran. Ada yang 611, ada yang 620 lebih dan sebagainya. Berkhilaf di kalangan para ulama. Sebab Al-Quran pada asalnya tidak ada ni, dia panggil ra's ayat ataupun kepala ayat yang ditulis 1, 2 ni. Ulama kemudian yang membuatnya sebagai langkah untuk seseorang itu mudah membaca Al-Quran berdasarkan perincian dan juga disiplin yang telah dibuat. Maka dalam hal ini biasanya dalam riwayat Syatibiyah, maka kita akan baca dengan bacaan saktah. Umpamanya, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Baiklah, itu yang pertama. Maknanya kita akan berhenti di sini tanpa mengambil nafas, dan berhenti itu sekadar 2 harakat. Dan juga pada surah Yasin, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kalau kita baca Yasin malam Jumaat tu akan ada saktah, ada tanda sin kat sini, maka berhenti seketika tanpa mengambil nafas. Pada surah Al-Qiyamah pun sama.
wa qila man raq, wa qila man raq. Seterusnya pada surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, itu antara bacaan sabta, ya, antara bacaan sabta. Okey. Untuk kita mengetahui bacaan sabta, kita mesti kena tahu dulu apakah yang disebut dengan sabta. Di sini perhatian. Sekiranya seseorang itu ingin berhenti pada perkataan iwaja pada ayat Al-Quran pada surah Al-Kahfi, ayat yang pertama tadi, pada perkataan iwaja, harus meninggalkan sakta pada kalimah iwaja yang terdapat pada ayat Al-Quran, yang terdapat pada firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 1. Jika ingin waqaf padanya, sekiranya seseorang itu berniat memang nak berhenti pada ayat tersebut, maka dia harus meninggalkan sakta. Waqaf padanya adalah harus, kerana kalimah tersebut berada pada akhir ayat yang dikenali sebagai ra's ayat. Adapun sekiranya berniat untuk sambung ayat ataupun berniat untuk menyambung ayat pertama dan kedua, maka wajib dibaca secara sakta. Syekh Muhammad Nur Abdul Rahman menyebutkan di dalam kitab Al-Hibbah Ar-Rahman fi Tajwid Al-Quran bahawa waqaf pada kalimah iwaja lebih utama, yakni waqaf lebih baik ataupun lebih diutamakan, kerana ia adalah ra's ayah dan waqaf padanya adalah waqaf tam. Maka kita lihat pada ayat yang pertama tadi, surah Al-Kahfi. Maka kalau kita nak berhenti, memang niat, ustaz saya memang tak cukup nafas, saya hanya nak berhenti di sini, memang niat nak berhenti, maka tidak perlu membaca sakta. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Maka tidak perlu sakta, melainkan seseorang itu ingin membaca wasal, yakni menyambung ayat pertama dan kedua, maka di sini dia perlulah membaca dengan bacaan sakta. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Itu sekiranya ingin membaca sakta. Sekiranya niat tidak mahu membaca sakta ataupun niat dengan berhenti di sini pada ayat yang pertama, maka cukup sekadar waqaf saja. Waqaf macam biasa, ambil nafas macam biasa. Ya. Begitu juga pada kalimah surah Yasin. Kita lihat apa yang disebut oleh pada surah Yasin ini. Okey. Juga harus meninggalkan sakta pada kalimah marqadina yang terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Quran pada surah Yasin ayat 52. Jika waqaf padanya, waqaf padanya diharuskan kerana ia dikira sebagai waqaf tam mengikut apa yang dinyatakan oleh Syekh Ali An-Nawari. Adapun ketika wasal, wajib dibaca secara sakta. Okey, mari kita lihat pada surah Yasin. Pada surah Yasin pun sama. Okey. Biasa pada surah Yasin ni kita baca
adalah semasa Khamis malam Jumaat ataupun berlaku kematian. Maka di sini pada ayat yang ke-52, sekiranya seseorang itu ingin berhenti, maka berniat untuk berhenti, maka dia boleh meninggalkan sabta. Ambil nafas macam biasa. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadha, baru ambil nafas macam biasa. Hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Sekiranya seseorang itu memang nak sambung, ayat dia panjang, nafas dia panjang, maka dia perlu membaca dengan bacaan sabta, yakni berhenti seketika dengan kadar berhenti itu 2 harakat tanpa mengambil nafas, tanpa mengambil nafas. Okey, baiklah. Pada surah Al-Qiyamah dan pada surah Al-Mutaffifin, yakni wajib wajib kita membaca dengan bacaan sabta. Ini wajib. Wa qila man raq, ini wajib, tidak ada pilihan, no choice. Sama juga pada surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini pun sama, tidak ada pilihan, melainkan kita kena baca sabta. Yang ada pilihan hanyalah pada surah Al-Kahfi dan surah Yasin. Kerana surah Kahfi ni, sabta ini berada pada akhir ayat ataupun pada ra's ayat, pada ni kepala ayat ni. Jadi kalau seseorang itu ingin berniat memang nak berhenti, maka boleh meninggalkan sabta. Namun sekiranya memang ustaz saya memang nafas saya panjang, memang dia berniat nak sambung ayat pertama dan kedua, maka dia perlu berhenti seketika, yakni menggunakan sabta ini. Begitu juga dengan surah Yasin. Sekiranya berhenti pada ayat tersebut ni, kat sini waqaf tam, boleh juga dinisbahkan dengan waqaf kaf, boleh juga dinisbahkan. Maka di sini boleh berhenti padanya, boleh berhenti padanya. Tapi kalau anda kata berniat untuk menyambung ayat sampai sampai habis perkataan ni mursalun, maka dia perlu membaca dengan bacaan sabta, yakni berhenti seketika tanpa mengambil nafas. Itu ada 2 pilihan saja yang kita boleh pilih. Tapi pada surah Al-Qiyamah dan surah Al-Mutaffifin, maka tidak ada jalan lain melainkan kena baca sabta, yakni berhenti seketika dengan kadar 2 harakat berhenti itu tanpa mengambil nafas. Pada surah Al-Qiyamah tidak ada masalah sebab ayatnya pendek. Pada surah Okey. Di situ syarat sabta sudah habis. Kerana apa? Kita sudah berhenti pada kitab. Maknanya nafas kita berniat pada kitab. Kita berniat berhenti pada abdihil kitab. Maknanya nafas kita sudah habis kat sini. Maka bila nafas kita sudah habis di sini, maka di sini kita berhenti sahaja. Kerana kita sudah dalam keadaan tidak boleh membaca dengan keadaan nafas yang panjang, maka keperluan kita pada ketika itu adalah waqaf saja, lebih diutamakan. Melainkan sekiranya kita boleh menyambung nafas ini panjang daripada ayat pertama sampai ayat yang
kedua. Contoh, kalau seseorang itu nafas panjang. Contoh, saya buat nafas panjang. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum. Sampai sini saya boleh. Sebab semua. Jadi kalau tarik nafas panjang sikit boleh sampai sini. Maknanya kalau boleh sambung, boleh berhenti, boleh mengambil sabta. Itu yang pertama. Okey, sekiranya kalau kita, ustaz, saya sampai ala abdih saja ataupun abdih kitab, ini pun dah termengah-mengah, maka utamakanlah waqaf. Kerana sifat bacaan kita itu sudah tidak memenuhi sabta. Sabta ni dia kena sambung. Syarat dia mesti berniat untuk menyambung ayat pertama dan kedua. Okey, itu yang pertama. Sekarang kita pergi kepada naqal. Sekarang kita pergi kepada naqal. Okey, naqal maksudnya adalah pindah, memindahkan. Yakni memindahkan baris hamzah kepada huruf yang sukun sebelumnya dan hamzah tersebut dibuang. Diingat ya, membariskan hamzah. Hamzah ni maksudnya hamzah betul. Hamzah yang dipanggil hamzah qata'. Hamzah yang betul. Dalam Al-Quran, yakni dalam riwayat Syatibi, hanya satu tempat sahaja yang wajib dibaca naqal, yakni dalam surah Al-Hujurat ayat yang 11, ayat yang ke-11. Okey, yakni pada bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Asalnya bi'sal ismul fusuq. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Okey, kalau kita lihat pada perkataan naqal ini, yakni baris hamzah pada huruf yang sukun sebelumnya dan hamzah tersebut dibuang. Okey, dicontoh, saya bagi contoh. Kita pergi kepada nota kita. Okey, sebelum tu kita ambil dulu ayat ni. Kita pergi kepada nota kita. Okey, macam mana kita nak tahu kaedah naqal ini? Okey, pada ayat yang pertama, okey, pada kalimah, asal kalimahnya adalah bi'sal ismul. Asalnya adalah bi'sal ismu. Asalnya begini. Perkataan al, kemudian tambah ismu. Namanya isim ni maksudnya kata nama lah, ataupun nama. Ismu, alif lam. Okey, kita lihat di sini. Apa dalam nota ni sebut? Dalam nota ni disebut, okey, kita lihat, memindahkan baris hamzah kepada huruf yang sukun sebelumnya dan hamzah tersebut dibuang. Memindahkan baris hamzah kepada huruf yang sukun. Memindahkan baris hamzah
kepada huruf yang sukun sebelumnya dan hamzah tersebut dibuang. Okey. Kalau kita lihat di sini, al-ismu ni hamzah ni dia baris bawah lah, sebab dipanggil isim nakirah. Kita belajar ni dia baris bawah. Sepatutnya bi'sal ismu. Bi'sal ismu. Oleh kerana hamzah ini dipanggil, cuma kat sini dipanggil bukanlah hamzah betul ya. Sorry, saya padam. Di sini bukan hamzah betul, di sini dipanggil hamzah wasal. Dia kalau namanya hamzah, dia mesti hamzah qata', dia mesti begini. Tapi dia bukanlah begini. Dia panggil hamzah wasal. Ini hamzah wasal. Ini hamzah wasal. Hamzah yang disebut adalah hamzah qata'. Tetapi kat sini dia bagi contoh hamzah wasal. Dalam riwayat Syatibi dia kata walaupun hamzah wasal dia tetap hamzah lah, tetapi asal perkataan naqal adalah hamzah qata', hamzah yang betul-betul hamzah ni. Sebab itulah dalam lanjutan biasanya kita akan belajar nanti ada naqal yang asli, ada naqal yang tiruan ataupun syabbih. Kat sini hamzah wasal, bukan hamzah qata'. Maka dia menyerupai hamzah. Sebenarnya dia bukan hamzah, bunyi saja. Okey. Bila hamzah ni berbaris bawah ataupun alif ni dibaca dengan baris bawah, ismu, maka di sini alif ini, baris alif ini dipindahkan kepada lam yang mati tadi, huruf yang sukun sebelumnya. Maka lam ini akan menjadi baris bawah, dan hamzah ini akan dibuang. Jadi akan dibaca bi-salis, bi-salis. Bacaannya akan dibaca dia akan jadi macam ni, Bi'salismu, Bi'salismul fusuq. Maknanya lam ini ada pada penulisan tetapi tidak dibaca. Ada pada penulisan. Lam ini dibaca cuma lam ini dibariskan bawah, dan hamzah wasal, alif tu, hamzah tu yang asalnya berbaris bawah tidak dibaca. Jadi bacaannya bi'salismul, bi'salismul. Kalau kita lihat dalam nota kita, naqal pada kalimah al-ismu di atas bukanlah naqal hakiki, bukan naqal yang sebenar, kerana dia tidak bertepatan dengan rukun naqal. Rukun naqal maksudnya dia mesti kena hamzah, hamzah qata', hamzah yang betul-betul ada hamzah tu. Rukun naqal iaitu hamzah qata', akan disebut hamzah qata' dan huruf sebelumnya sukun. Adapun kalimah di atas adalah hamzah wasal, bukannya hamzah qata'. Maka hukum kalimah tersebut dinamakan syabbih bin naqal. Maknanya dia menyerupai saja, yang menyerupai dengan naqal, ataupun mulhaq bin naqal, yang layak dengan naqal. Sebahagian ulama tajwid menyatakan bahawa lam tersebut dibariskan dengan baris kasrah kerana berhimpun dua huruf sukun. Cuma dalam riwayat Syatibi dia panggil syabbih bin naqal. Ataupun boleh juga dibaca dengan bacaan dibaca dengan bacaan naqal. Itu sahaja. Okey. Maka di sini kalau kita baca bi'salismul fusuq ba'dal iman,
Jangan baca bi'sal ismu. Bi'sal ismu. Maka kat sini salah, dia kena baca bi'salismul. Lam itu bagi bawah, dan alif tadi, hamzah wasal tadi tidak dibaca. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Itu sahaja. Wallahu ta'ala alam. Kalau tak ada soalan, insya-Allah nanti kita akan berikan nota. Ada apa-apa soalan setakat ni bagi siapa yang baru masuk ataupun terlewat masuk tu, nanti boleh tengok dalam, kalau tak ada soalan ataupun nak faham, boleh tengok di dalam rakaman video nanti, insya-Allah yang saya akan berikan tentang hukum naqal dan juga hukum tadi hukum naqal dan juga hukum tadi apa kita belajar tadi, hukum sabtah. Hukum sabtah. Jadi secara rumusannya, satu tempat saja. Mengikut riwayat Syatibi, satu tempat saja. Mengikut riwayat Syatibi, hanya satu tempat saja yang dibaca dengan bacaan naqal. Maka kat situ kalau kita jumpa bacaan itu, maka hendaklah baca dengan bacaan bi'salismul fusuq. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Itu sahaja. Dia bacaan itu, kalau dia bukan mengubah makna, dia mengubah cara bacaan. Saya tak mengubah makna, dia mengubah cara bacaan. Contoh itu dalam riwayat Syatibi. Sebab itu dalam riwayat lain umpamanya, saya bagi contoh sekejap. Okey. Ini dalam riwayat Syatibi. Contoh ada lagi juga naqal. Dia kata naqal apa dia? Huruf hamzah qata. Syarat naqal mesti dia kata apa? Syarat naqal dia mesti ada dua, hamzah qata dan huruf sebelumnya sukun. Hamzah qata dan huruf sebelumnya sukun. Okey. Contoh saya buat. Kalau contoh fi alif lam. Okey. Biasa kita jumpa ayat ni. Macam mana kita nak baca dengan bacaan naqal? Macam mana nak jumpa dengan okey. Kaedah naqal apa dia? Nampak?